رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين وخصوصا إلى روح الإمام الغزالي رحمه الله وإلى روح الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله وإلى صاحب هذا الكتاب الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب الإندونيسي المنديلي رحمه الله وإلى شيخنا Tuan Guru Haji Saleh bin Musa Al-Qaddahi rahimahullah وإلى شيخنا Kiai Haji Abdul Rahim Ibn Jamaluddin Jahri Al-Banjari Al-Makki hafizahullah syai'un lillah lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kitab Qalbun Salim, syarah penawar bagi hati pada muka surat 83. Paragraf yang di bawah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang yang memasukkan jasad Sayyidina Thabit Al-Bunani, ada yang baca Al-Bannani, ke dalam kuburnya. Ketika kami meratakan tanah, ada segumpal tanah jatuh. Lalu melihatnya, iaitu Sayyidina Thabit Al-Bunani sedang solat di dalamnya, di dalam kubur. Lalu kami bertanya kepada anak perempuannya tentang amalannya. Dia berkata, anak perempuannya, dia selalu bangun malam selama 50 tahun. Selama 50 tahun tak pernah miss bangun malam. Maksud berqiyamul lail dan bertahajud. Apa beza qiyamul lail dengan tahajud? Qiyamul lail itu lebih umum daripada tahajud. Dua-dua dikerjakan selepas solat Isya. Bezanya, kalau solat itu dikerjakan selepas Isya, solat sunat maksudnya ya, tanpa tidur, itu namanya qiyamul lail. Tetapi kalau tidur dahulu walaupun sekejap selepas Isya, maka solat itu namanya solat tahajud dari segi jenis, bukan dari segi nama. Bagi contoh, kita di bulan Ramadan selepas solat Isya mungkin kenyang, lalu kita tidur,
tak solat tarawih lagi, dan tak solat witir lagi. Bangkit pukul 3 pagi, istilah yang paling tepat pukul 3 malam. 3 pagi itu istilah untuk orang barat ya. Solat tarawih pada pukul 3 pagi itu kategorinya solat tahajud. Kategori solat tu solat tahajud kategorinya. Walaupun nama solat itu adalah solat tarawih, nama solat tak bertukar, tetapi didirikan selepas solat Isya dan tidur dahulu. Itu namanya solat, jenisnya solat tahajud. Mungkin solat itu solat tarawih, mungkin solat itu solat hajah, solat tasbih, solat istikharah, tapi semua itu masuk dalam satu kategori sahaja, iaitu solat tahajud. Kategorinya itu, namanya tetap tahajud, namanya tetap tarawih. Baik. Kalau situasi yang berbeza pula, orang itu solat tarawih ni lepas Isya, dia pun solat tarawih macam biasa. Pukul 12 mata tak mengantuk, pukul 1 tak mengantuk, 2 tak mengantuk, alang-alang dia pun terus solat tahajud pukul 2 pagi. Solat tadi tetap namanya solat tahajud, tetapi kategorinya qiyamul lail. Boleh nak? Jadi tuan-tuan, yang puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kalau kita baca kitab fiqh menyebut tentang dua solat ini, jangan keliru. Kemungkinan pengarang kitab itu menceritakan solat itu dalam kategorinya, bukan nama solatnya tu. Ya, nama tetap tak berubah, tapi kategori solatnya kalau didirikan selepas solat Isya dengan tidur dahulu, solat itu namanya solat jenisnya tahajud. Adapun didirikan tidak tidur dahulu, tu namanya qiyamul lail. Baik, ini Sayyidina Thabit Al-Bunani, 50 tahun solat tahajud, maksudnya solat malam ya. Subhanallah, tidak pernah tinggal 50 tahun, bukan senang. Jika berada pada akhir malam, dia berkata dalam doanya, Sayyidina Thabit Al-Bunani, Allahumma, ya Allah, in kunta a'taita ahadan min khalqika as-salah fi qabrihi fa'a'tiniha. Ini doa beliau ni pelik. Ya Allah, jika engkau telah memberikan solat kepada seseorang daripada hamba-Mu di dalam kubur, maka berikanlah juga untukku. Itu permintaan beliau. Tetapi solat dalam kubur ini bukan jadi suatu yang taklif, bukan yang ditaklif. Taklif maksudnya yang dibebankan, bukan hukum taklif wajib ke ataupun sunat, tapi ini untuk bersenang-senang. Begitu juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Musa dalam peristiwa Al-Isra. Lalu Nabi melihat Nabi Musa solat fi qabrihi, di kuburnya. Sama juga dalam hadis yang lain, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-anbiya ahya'un, para nabi itu hidup, tak mati. Mati itu dari segi zahirlah, iaitu perpisahan roh daripada jasad, itu mati. Tapi hakikatnya tidak mati, sebab roh itu tidak hancur. Wa mal mautu illa rihlatun ghaira annaha minal manzilil fani ila al manzilil baqi. Tidaklah kematian itu melainkan hanya rihlah, perjalanan, perpindahan roh daripada dunia yang fana kepada dunia yang baqa. Maksudnya daripada dunia yang fana kita ni
kepada akhirat yang kekal. Roh itu tidak hancur. Mati, na'am, atas nama kematian, perpindahan roh saja. Jadi ketika Nabi menyebutkan al-anbiya, para nabi itu ahya'un, hidup, fi quburihim yusallun, di kubur mereka solat dengan cara syariat masing-masing lah. Solat itu bukan solat taklif, tetapi solat bersenang-senang, ya. Ini di dalam kitab Syarah Al-Ainiyah, kitab yang sangat terkenal membicarakan tentang ulama-ulama besar dan para habaib serta amalan mereka. Muka surat 84. Faedah ini salah satu ciri buku yang baik, kitab yang baik, dia ada faedah. Cuma faedah ini bukan maksud apa yang kita boleh pelajari daripada pelajaran ini, tidak. Faedah ini ataupun fawaid, benda yang jarang kita dengar, sebab tersimpan di dalam dada para masyayikh dan tersimpan di dalam perut, butunil kutub, dalam kitab-kitab yang besar-besar. Yang kecil-kecil jarang. Itu namanya faedah. 8 cara untuk mudah bangun malam. Bangun malam untuk mendirikan solat malam di samping ibadah-ibadah malam yang lain merupakan salah satu cara seorang hamba untuk lebih dekat taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Malam pula adalah waktu yang paling afdal untuk tujuan tersebut. Gitu. Kita disuruh dekatkan diri pada Allah sentiasa, setiap saat. Tapi dalam saat-saat itu ada fadilatnya tertentu. Saya bagi contoh. Negeri ataupun negara dalam dunia ini itu boleh dijadikan masjid dan punyai kelebihan, tapi tak boleh lawan kelebihan negeri Makkah dan Madinah. Bermakna ada tanah-tanah, negeri-negeri, negara-negara yang punyai kelebihan banding yang lain. Sama juga dengan masjid. Banyak masjid dalam dunia ni, tapi ada 3 masjid yang paling besar fadilatnya. Al-Masjidi Al-Haram. Al-Haram di sini maksudnya Al-Hurmah, yang dihormati. Bukan haram yang kita sebut haram makruh, wajib, itu tidak. Haram itu maksudnya Al-Hurmah, kehormatannya yang sangat besar. Al-Masjid An-Nabawi, Masjid Nabi. Kalau kita nak guna sifat mausuf, na'at man'ud, Al-Masjidu An-Nabawiyyu. Kalau guna mudhafun ilaih, Masjidun Nabi, Masjid Nabi di Al-Madinah. Dan Masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa itu maksudnya yang paling jauh. Lawannya Al-Adna, yang paling dekat. Sebab orang Arab, Quraisy, Makkah, nature mereka berniaga sampai ke Syam. Ketika ditanya dekat mana tu, dekat Syam tu, tang mana? Dekat masjid paling jauh, Masjid Al-Aqsa. Maksudnya masjid yang paling jauh. Al-Aqsa lawannya Al-Adna, yang dekat. Kenapa paling jauh Al-Aqsa? Sebab memang jauh daripada Madinah, Makkah ke sana itu 1 bulan pergi, 1 bulan balik. Kan jauh tu, Masya Allah, ya. Begitu juga hari. Dalam seminggu ada 7, tapi ada hari yang mulia daripada yang lain. Hari Jumaat, sebab itu dipanggil Sayyidul Ayyam. Begitu juga malam. Malam-malam dalam dunia ni, Masya Allah, banyak sekali. Tapi tidak boleh lawan malam Lailatul Qadar. Sebahagian ulama mengatakan malam Al-Isra wal Mi'raj itu lebih besar daripada malam Lailatul Qadar. Ala kulli hal, ini khilaf ulama. Nak tunjuk tadi tu,
ada tempat-tempat yang lebih mulia pada yang lain. Hari pun demikian juga. Nah, begitu juga waktu malam. Nah, malam itu lebih besar dan lebih sesuai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu beribadah pada waktu malam ganjarannya lebih besar. Sebab asalnya malam itu untuk tidur, untuk berehat. Tapi ada hamba-hamba Allah yang tak cukup ibadahnya siang. Bukan tak cukup, dia rasa tak cukup, tambah lagi. La yashba'ul mu'min illa muntahahul jannah. Orang mukmin yang sebenar dia tak pernah puas sehingga nanti masuk dalam syurga baru dia puas. Lepas solat lagi, lepas solat lagi. Itu mukmin yang sebenarnya. Bukan lepas solat lagi, dia jadi macam baru tak sat, semayang lagi ke? Dia jadi macam mengeluh. Baca Quran dah, Quran lagi ke? Jadi orang yang tidak puas dengan amalan yang dilakukan itu, sebab itu guru kami Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari Al-Nadwi Al-Maliki, beliau kata begini, orang yang beriman yang sebenar itu, yang kenal Allah, kalau disuruh hidup tapi tak solat, itu seperti ikan disuruh hidup tanpa air. Apakah boleh? Gitu ya. Jadi kalau tak solat gelisah, itu tanda bagus. Ketika solat tenang, itu tanda bahagia. Tapi kalau terbalik, itu bahagia, itu bahaya. Dia tidak solat, rasa seronok. Ketika solat, maaf, seperti dalam beberapa kitab menyebut, dia tak tahan lama duduk di masjid. Seperti burung di dalam sangkar, nak lepas sahaja. Orang mukmin hatinya nak ke masjid. Lagu tu. Jadi kalau ada perasaan itu, paling kurang dalam diri kita ada sekelumit nilai-nilai keimanan. Jadi malam waktu yang paling afdal untuk beribadah, sebab tidak bising, tidak panas, suasana lebih mendorong untuk seseorang beribadah secara lebih eksklusif. Bila eksklusif, itu boleh mengajar dirinya untuk ikhlas. Sebab kalau siang hari kan ramai orang tengok. Sebab itu solat waktu subuh dengan asar, itu nak beza orang tu munafik ataupun tidak. Mudah-mudahan kita terhindar daripada sifat itu ya. Orang munafik, dua solat ini payah dia nak solat, subuh dengan asar. Sebab asar itu sibuk buat kerja. Kalau tidak ada sacrifice, berat nak solat. Yang kedua, subuh. Itu lagilah. Tuan-tuan, Nabi pesan, memang payah dua solat ini. Memang payah. Kalau tak sungguh-sungguhlah. Oleh kerana payahlah, siapa yang berusaha, berikhtiar, pahalanya besar. Sebab godaannya memang kuat. Subuh kan tidur sedap, aircon lagi, Masya Allah, tambah hujannya kenyai, tak ada apa. Asak kerja ada alang-alang sikit lagi nak habis, ataupun nak balik kerja, lalai kadang-kadang sampai rumah maghrib, isyak dan sebagainya. Sebab itu pahala besar. Nabi sebut, man sallal bardain dakhalal jannah. Siapa yang solat dua solat sejuk, dia masuk syurga. Kata ulama muhaddithin menafsirkan dua solat sejuk itu solat subuh dan solat asar. Solat subuh sejuk sebab memang waktu itu sejuk. Asar sejuk sebab tadi panas ketika zuhur. Usahakan lepaskan diri kita daripada sifat munafik, iaitu jangan tinggal solat dua ini dengan benar. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menulis satu bab khusus yang menjelaskan cara-cara untuk mudah bangun pada waktu malam.
Ni ulama sayang dengan kita ni. Tulis cara kaedah untuk kita dapat bangun malam, supaya dapat habuan, dapat anugerah Allah. Sebab banyak anugerah Allah bagi yang besar-besar waktu malam. Kita sebut tadi, Isra' dan Mi'raj berlaku siang ataupun malam. Malam. Diturunkan Al-Quran waktu siang ataupun malam. Malam. Semua kitab-kitab Samawiyah, kitab Taurah, kitab Zabur, kitab Injil, semua turunnya pada waktu malam. Nabi Musa bermunajat dengan Allah di Bukit Tur Saina, kita kata lembah ataupun Bukit Sinai dekat Mesir tu, waktu malam. Nabi Musa keluar daripada bumi Mesir menyelamatkan Bani Israel daripada bangsa Qibti, orang Mesir, waktu malam. Tahajud waktu malam. Banyak anugerah Allah pada waktu malam. Mengikut beliau, Imamul Ghazali, ada 8 cara, 4 yang berkaitan dengan yang zahir dan 4 lagi yang batin untuk bangun malam ni. Senang bangun malam. Baik, mari kita lihat yang 4 yang zahir dahulu. 4 cara yang berkaitan dengan yang zahir ialah: 1, tidak makan terlalu banyak. Silakan makan, tapi jangan terlalu banyak. Sebab orang Arab sebut akal kathir kasul. Makan banyak jadi malas. Dia lagu tu. Bila makan banyak dia jadi malas. 2, mengurangkan aktiviti pada waktu siang supaya tidak letih tenaga pada waktu malam. 3, istiqamah, melakukan qailulah, tidur sekejap pada waktu siang. Saya secara peribadi, ini yang saya boleh ceritanya sebab saya tengok antara guru saya yang istiqamah qailulah ni, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari Al-Nadwi Al-Maliki. Masya Allah, istiqamah betul. Sebab istiqamah, sebab qailulah ini tidur sekejap sebelum zuhur, ya, itu menolong untuk bangun malam. Ini disebut oleh Imam Al-Ghazali. Tidur sekejap 5 minit pun tak apa, dia rasa puas. Ada riwayat tapi tak kuat, qilu fa inna syaitana lan taqilu, berqailulah lah kamu sebab syaitan tidak berqailulah. Yang keempat, ni zahir, berusaha tidak melakukan perbuatan dosa pada waktu siang. Menurut Imam Ghazali yang menukilkan perkataan Imam Al-Hasanul Basri. Al-Basri berasal daripada Basrah, Iraq. Kalau Busur, kalau Busri ataupun Busairi itu di Syria, ya, Busrah. Dia ada Basrah, ada Busrah. Dosa-dosa yang dilakukan pada waktu siang menjadi pengikat jiwa untuk tidak terbangun pada waktu malam. Jangan tengok orang lain, tengok kita lah. Waktu PKP ni ataupun waktu bila-bila pun, seminggu tu berapa kali agak-agak kita bangun malam, ya, maaf diri sendirilah, ya, jujur. Jadi kalau payah nak bangun malam tu, itu tanda, kata Imam Al-Ghazali, dosa-dosa yang dilakukan pada waktu siang. Jujur sajalah. Sebab itu apa caranya? 2. 1, istighfar. Yang kedua, taubat. Istighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia 2 cara baca, ya. Boleh baca huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, boleh. Huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, boleh. Saya dah syarahkan di sini sebelum PKP dulu. Baik. 4 cara lagi berkaitan dengan yang batin. Ni boleh kita kongsikan pada orang, ya. Yang ada buku ni kat rumah, tangkapkan 2 muka surat ni, bagi dengan kawan-kawan. Ini cara untuk bangun malam. Menjauhkan diri daripada hasad dengki. Hasad dengki ni apa? Iri hati. Nak tahu hasad dengki dalam diri kita? Cuba lihat SMS. SMS.
Kalau ada SMS dalam diri kita ni, hasad dengki lah tu. S senang, M melihat, S orang lain susah. Senang hatinya melihat orang lain susah, balas balik. Susah hatinya melihat orang lain senang. Itu hasad lah tu. Kalau kita tengok seseorang berjaya, susah hati, geram, itu tanda hasad, ya. Apa tadi SMS? Senang, maksudnya gembira lah. Senang melihat orang lain susah, balas susah hatinya melihat orang lain senang. Itulah hasad. Tengok diri sendiri. Ya Allah, maksiat yang pertama sekali berlaku di langit, hasad. Sebab iblis tidak mahu sujud kepada Nabi Adam. Hasad Nabi Adam, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau jadikan saya daripada api, Adam daripada tanah. Api kan lebih mulia daripada tanah, kata iblis. Hasad dia. Pertumpahan darah yang pertama sekali berlaku di muka bumi, hasad. Qabil hasad dengan Habil, anak adiknya. Baik, apa sahaja perbuatan yang tidak baik dalam pandangan syarak dan mengurangkan perasaan sangat suka kepada harta benda dan dunia, itu menyebabkan senang bangun malam, dihindari penyakit tadi. Dua, menambahkan rasa takut, khauf atas azab dan siksaan Allah. Takut, kalau dengan azab ni takut sangat-sangat, ya. Taus, seorang tabi'in terkemuka, mengungkapkan, in dzakara jahannama tara naumul abidin. Apabila seseorang mengingatkan tentang azab neraka Jahannam, maka hilanglah rasa mengantuk orang yang beribadah. Neraka ni, dia, kalau boleh kita bagi gambaran, walaupun tidaklah tepat, tapi paling kurang mendekatkan pemahaman tentang neraka ini. Neraka ini bukan santai. Santai maksudnya, ini neraka 1, neraka 2, neraka 3, neraka 4. Dia bukan santai begitu, tapi dia seperti jurang ke bawah. Dia macam lubang, jurang ke bawah. Koi dalam, koi dalam, koi dalam lah kata. Dan yang paling bawah sekali, itulah neraka Jahannam. Itu paling bawah sekali. Masya Allah. Jadi ainal mafar, ke mana nak lari? Dia bukan santai gitu. Kalau ikut logik manusia, kalau sini lari tang mana pun tak apa. Tak, dia bukanlah kata. Dia macam kubah kita ni lah, lubang ni tui ke bawah. Nah, dia ada tahap dia. Masya Allah, masya Allah. Nah, ada tahap dia. Dikatakan dalamnya neraka wail itu 40,000 tahun dalamnya. Kalau dilepaskan batu, momentumnya dia akan jatuh ke bawah, mengambil masa 40 tahun. Qil dikatakan, wallahu a'lam bishawab. Yang paling dalam neraka Jahannam. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang yang munafik iman. Munafik ada dua. Satu, munafik amal. Munafik amal ini dia tetap Islam tetapi berdosa. 3 tanda. Bercakap bohong, berjanji mungkir, dibagi amanah dia khianat, idza haddatha kadzaba, bila bercakap bohong, wa idza wa'ada akhlafa, ketika berjanji mungkir, wa idza tumina khana, apabila diamanahkan maka dia khianat. Hadis yang lain, apabila bertengkar melebihi hadnya. Itu tidak. Yang kita maksudkan ini kafir, munafik dari segi iman. Iman maksudnya di luar Islam, di dalam munafik. Nauzubillah min dzalik. Baik. Yang ketiga, menambahkan ilmu tentang fadilat-fadilat qiyamul lail yang terdapat dalam Al-Quran, hadis ataupun athar. Barulah kita
Kita iman kita ni bila ada fadilat barulah kita tergugah. Tergugah maksudnya ada motivation. Saya bagi contoh ya. Orang yang solat di masjid lebih baik daripada di rumah. Kenapa? Perjalanannya, langkahnya. Nah, satu. Yang kedua, orang yang solat di masjid di saf yang pertama itu lebih baik daripada saf yang kedua dan seterusnya. Saf ini bukan garisan ni. Memang kita sebut dalam bahasa Melayu kita panggil saf ni. Saf maksudnya orang yang mendirikan solat itu. Walaupun tidak ada garisan, walaupun tidak ada barisan, sembahyang di kebun contohnya, kan kita kata luruskan saf. Maksudnya orang yang berdiri belakang itu luruskan. Itu maksudnya saf ya. Saf dalam pemahaman kita biasa garisan, barisan tak salah jugalah. Tapi saf yang disebut dalam hadis itu bukan garisan itu. Dalam hadis contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala as-saffil awwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat, maksud memberi rahmat kepada saf yang pertama. Bukan garisan pertama ni walaupun tak ada orang, tidak. Tapi orang yang berada di saf yang pertama. Baik. Hadis yang lain. Riwayat yang lain. Orang yang solat di saf yang pertama sebelah kanan imam. Ni sebelah kanan imam ni. Sebelah kanan imam. Lebih afdal daripada sebelah kiri imam. Jangan berebut lagi semua situ, kena jaga jarak kita ni lah. Dalam kita buat ibadah, kita jaga juga maslahah ya. Ni. Kalau orang yang faqih kalau datang awal di masjid dia akan duduk sebelah kanan sini. Tapi lagi jangan berebut lagi nah. Ikut siapa dapat ni lah rezeki. Sebab tak sama. Saya bagi contoh untuk kita lebih faham. Contoh saja ya. Yang namanya fadilat tadi itu. Katalah begini, orang yang berada di saf yang pertama, saf yang kedua, tiga, semua dapat 27 ganjaran. Kalau solat berjamaah, salatul jama'ati tafdulu min salatil fadhi bi 27 darajah. Sembahyang berjamaah lebih utama daripada sembahyang seorang-seorang dengan 27 ganjaran. Baik. 3 minit ya. 27 keping duit untuk orang saf yang pertama, 27 keping untuk saf yang kedua, 27 saf ketiga, semua dapat 27. Tapi saf yang pertama dapat 27 keping. Setiap kepingnya 100 ringgit. Bagi mudah faham. Saf yang kedua 27 keping juga, tapi 50 ringgit. Darablah tuan-tuan. Demikian yang ke belakang 3, 27 keping juga, tapi 20 ringgit. Begitulah ke belakang sana tu. Supaya kita faham yang namanya fadilat itu. Itu untuk mudah faham. Yang tapi yang nama fadilat lebih daripada itu lagi. Baik ya, kita khatamkan. Yang terakhir, memperkuat keimanan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana? Kita ingat nikmat Allah bagi pada kita ni, walaupun kita diuji sangat banyak nikmat Allah Azza wa Jalla. Hadirin, sebelum saya tutup majlis pada malam ini, sama-sama kita amalkan, isteri kita juga, anak-anak, keluarga kita ya, setiap hari, kerana kita menghadapi COVID-19 ni, antara amalan yang ulama sarankan kita baca 28 kali Salamun qawlam mir rabbir rahim. Itu dibaca 28 kali. Amalan-amalan lain tu tuan-tuan dah banyak dah. Bismillahirrahmanirrahim, salawat dan sebagainya. Ya, silakan, sangat bagus. Ini disebut dalam kitab-kitab besar, iaitu membaca Salamun qawlam mir rabbir rahim 28 kali. Dia daripada subuh sampai sebelum subuh esok, kan waktunya panjang ya. Baik. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.